Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian, so hari ini saya nak buat satu online workshop. Saya nak share dengan you all penggunaan Excel ataupun template Excel dalam pengurusan markah pelajar Jabatan Sains Kolej Multikultural Perlis. Untuk makluman you all, selepas ini saya akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu template Excel pengurusan markah untuk sesi ini kepada semua pensyarah-pensyarah Jabatan Sains. Baik, ini template tersebut di mana saya telah membuat beberapa kali ujian dan testing. Tak tahu mungkin masih lagi ada kesilapan. Baik, untuk makluman yang pertama, apa yang you all perlu buat di sini, kebanyakan untuk setiap sheet ni kita ada tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Di sini kita lihat arahan utamanya, lengkapkan maklumat di ruangan berwarna seperti ini di bawah. Okey, kita lihat dulu penerangan awal. Yang ni kena bacalah. Okey. So, untuk makluman you all, di sini dia ada sheet maklumat awal. Di mana sheet maklumat awal, semua maklumat perlu diisi seperti yang diarahkan. Kita akan lihat satu persatu. Kemudian sheet 1 sehingga sheet 10. Okey. Untuk sheet ini apa yang you all perlu buat? You all perlu isi nama pelajar masing-masing mengikut kelas, markah setiap pelajar dan grade sasaran serta membuat cetakan jika perlu. Okey. Untuk 1 hingga 10 ini bermaksud 1 refer pada tutorial yang pertama lah. Tutorial yang ketiga hinggalah kelas tutorial yang ke-10. So kalau kita ada 3 tutorial, kita cuma isi 1, 2 dan 3 sahaja. Okey. Kalau kita ada 4 tutorial, maksudnya kita hanya perlu isi sheet 1, 2, 3 dan 4. Okey. Baik, so ada 1 sampai 10. Tapi kalau kita lihat kat sini, dia cuma ada sheet 1 sampai 5. 6, 7, 8, 9 dan 10 saya hide. So kalau SEM ini mana-mana pensyarah yang akan dapat kelas tutorial yang banyak, you all boleh unhide sheet tersebut. Baik, seterusnya sheet untuk tutoran pertama hingga tutoran ke-10. Sama juga tutoran pertama merujuk pada kelas yang pertama, kedua dan seterusnya. Juga saya cuma tunjukkan sheet tutoran 1 sehingga tutoran 5. Yang lain, the rest saya unhide. Saya hide. Baik. Tiada apa perubahan tiada apa maklumat yang perlu diisi, cuma dia auto generate dan you all perlu papan dan cetak jika perlu. Begitu dengan sheet pensyarah, yang ini cuma ada 1. Okey, tak perlu buat apa-apa, cuma papan dan cetak jika perlu. Seterusnya sheet laporan 1 sehingga laporan 10 sama. Laporan 1 refer pada tutorial yang pertama, laporan kedua refer pada tutoran yang kedua dan seterusnya. Di sini saya cuma paparkan laporan 1 sehingga laporan 5 saja merujuk pada 5 kelas. Yang lain saya hidekan. Okey, bergantung pada pensyarah, kalau perlu dia unhide. Baik. Bimbingan kuis 1 sehingga kuis 3. Okey. You all perlu papar dan cetak saja, dia auto generate maklumat sini. Okey, kita akan lihat nanti. Kemudian CAR 1 sehingga CAR 10. Sama juga, CAR 1 merujuk pada tutorial pertama, CAR 2 merujuk pada tutorial kedua dan seterusnya. Tidak perlu isi apa-apa maklumat, cuma papar dan cetak. Maklumat ini akan auto generate. Baik, seterusnya CQI dan juga ECS. Ada berapa maklumat yang perlu kita isi di situ? Kita akan lihat nanti. Kemudian graf pencapaian PSPM dan graf perbandingan min. Ada 2 graf di sini, 2 sheet di sini. Cuma perlu papar dan cetak saja mengikut kesesuaian dan kelas masing-masing. Baik, satu lagi sheet yang penting iaitu program kecemerlangan PSPM. Berdasarkan daripada maklumat-maklum balas keputusan kuis pelajar dan bimbingan yang you all isi pada peringkat asal pada marksheet yang awal. Kemudian ini ada berapa perubahan formula mengikut unit. Saya akan terangkan nanti. Baik, sedikit saja. Baik, kita lihat sheet yang pertama dahulu. Sheet maklumat awal. Okey. Apa yang you all perlu isi adalah ruang yang berwarna ni saja. Lebih kurang purple kot ni. Okey, kita lihat saya dah isi nama saya. Sebelum tu saya protect dulu. Semua sheet ni saya protect ya. Kalau you all nak unprotect, passwordnya 1. Itu je, number 1. Baik, saya isikan nama saya macam biasa. Kemudian subjek
Untuk sini kita tak boleh buat apa sebab dia protect. Okay. Tempat yang berwarna purple ini yang you all boleh isi. Okay. Contohnya saya isi nama Asmat. Okay. Sorry, saya isikan dengan nama Sarah. Contoh. Okay. Katakan dia Fidi. Contoh. Okay. Semester 1, sesi 2000-2001. Katakan dia wujud 5 kelas pada semester ini. Diisikan kelas tutoran pertama, tutoran kedua, tutoran ketiga, tutoran 4 dan juga tutoran 5. Okay, so 1 refer kepada M1 T2A, 2 refer kepada M1 T2B dan seterusnya. Dan masukkan bilangan pelajar di sini. Okay, selesai. Kemudian di sini ada beberapa maklumat yang kita perlu isi. Saya dah masukkan, kita ada UPS 1, kita akan ada UPS 2, kita akan ada UPS 3. You all cuma perlu masukkan maklumat tarikh dia dilaksanakan sahaja. Kemudian ada kuis 1, kuis 2, kuis 3 yang ini tak termasuk dalam PB. Tapi kenapa kita masukkan? Atas alasan UPS 1, UPS 2 dan UPS 3 kita tak menilai CLO lebih daripada CLO 1. Jadi nak menilai kemampuan pelajar untuk kita buat bimbingan, unit kimia mencadangkan kita adakan kuis yang tidak formal iaitu 3 kuis. Kuis 1, kuis 2 dan juga kuis 3. Hanya perlu isi tarikh dilaksanakan. Baik, seterusnya tugasan, you all cuma perlu isi tarikh. Ujian amali, tarikh secara umum pun tidak mengapa. Kemudian laporan amali. Baik, ruangan seterusnya. Untuk kuis 1, ada beberapa tajuk yang mungkin kita akan nilai. Okay, so you all masukkan di sini. Contohnya macam kimia, dia nak test chapter meter. Dan masa sama dia nak test hydrocarbon. Sebagai contoh, dia type saya di sini. Okay, dan sama-sama dia juga nak test sedikit chapter, contohnya chapter alkene. Contohlah. Okay, saya campur ni. Baik. Kemudian untuk kuis yang kedua, katakan chapter AA, kemudian chapter DD, kemudian chapter CC. Sebagai contoh. Chapter kuis yang ketiga, dia nak nilai tajuk RR, contohnya YY, contohnya UU. Baik. Kemudian dalam kuis ini, kemungkinan kuis yang kita laksanakan dalam kuis 1, kuis 2 dan kuis 3 ada pelajar yang tidak perform. Okey, bagaimana kita memilih pelajar yang tidak perform? Template ini dia akan generate nama-nama pelajar tersebut. Jadi you all kena fikir apa sumber yang you all akan gunakan untuk membantu mereka. So kat sini you all memasukkanlah. Contohnya untuk kuis yang pertama, kalau budak itu tidak mencapai sasaran, saya akan gunakan beberapa bahan you all buat je kat sini. Ataupun you all boleh masukkan link. Okay. Sama juga dengan kuis 2, masukkan link apa-apa bahan sekiranya pelajar tersebut gagal mencapai sasaran. Saya letakkan 3 lah bahan. You all boleh type lagi ni. Contohnya tutorial modul, boleh koma lah. Bla 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 sebagai contoh. Bahan-bahan you all simpan. Dan sebagainya. You all boleh nyatakan di sini. Baik. Selesai. Seterusnya. Setelah result PSPM keluar untuk semester tersebut, you all perlu isi semua ruangan yang berwarna purple ini. Contohnya MIM, BM, KPM, subjek kimia. Nanti you ubahlah kepada chapter biologi dan juga fizik. Okey, boleh? Caranya senang nak ubah, nanti saya akan tunjukkan. Isikan MIM semua, sekiranya maklumat dah lengkap untuk PSPM juga di bahagian ini. Okey, sekiranya ada 4 tutorial. Kat sini kita ada 5 tutorial tadi kan? Dah ada 5 kelas di sini. So maksudnya di sini kena isi sehinggalah tutorial yang ke-5. Katakan 3.33 contoh. Okey. So kosong ni tak ada kelas lah kat sini. Maksudnya tak perlu isi lah di sini. Baik ya. Sama juga macam ni dia ada 5 kelas. So sini you all perlu isi. Contohnya 3.88 contoh. Okey, min modul. Okay, min untuk modul 3. Sorry, kena ikut sini lah. Modul 3, 3.33. Okay, M3T1, M3T1.
Kalau yang 5, 3.33. Mesti synchronize lah dua-dua ni. Okey, jelas? Okey. Percentage lulus masukkan, percentage lulus bagi setiap kelas. Semua ini untuk dua-dua ruangan ini you all perlu isi setelah keputusan PSPM dibuat analisis oleh unit masing-masing. Baik. Itu sahaja untuk sheet yang pertama iaitu sheet maklumat awal yang you all perlu isi. Clear? Sikit sahaja. Kemudian, so you all sekarang ni katakan ada 5 kelas. So maksudnya ada 5 data kelas yang you all perlu isi. Kamu pergi pada sheet 1. Refer pada tuturan yang pertama. So isikan nama pelajar. Juga saya warnakan sebagai purple. Isikan nama pelajar masing-masing. Letakkan TOB. TOB ni bergantung pada unit masing-masing. Okay, nak ikut markah PSPM ataupun you all buat short keys pada peringkat awal dan sebagainya. Okay. Kemudian you all nyatakan sasaran. Sebagai contoh katakan TOB kat sini. Kalau sasaran TOB-nya 90, katakan sasarannya saya letak 95. Lebih kurang 1 grade. Okay. Kenapa penting? Nanti dia akan auto generate sasaran untuk kita mencapai sasaran sebenar. Okay. PSPM ni hanya kita akan isi selepas keputusan PSPM keluar. Kan? So bila PSPM keluar, result dah keluar bagi setiap kelas masing-masing, pelajar masing-masing, you all perlu isi grade masing-masing. Okay, di sini dah auto generate nama kamu, tutoran pertama, bilangan pelajar. Okay, kemudian quiz yang pertama isikan dalam bentuk percentage 100. Okay, sama juga. Bahagian biru dia auto generate. Ini pun sama quiz yang kedua. Isikan. Sebab bila you all isi TOB dan you all isi sasaran, dia akan auto generate sasaran bagi kuis tersebut. Okay, sama dengan kuis 2, dia akan auto generate sasaran kuis yang kedua sehingga budak itu mendapati sasaran untuk mencapai A dalam PSPM yang you all target. Okay, isikan maklumat untuk kuis yang kedua untuk pelajar tersebut, untuk kuis yang 3 untuk pelajar tersebut. Kemudian isikan UPS dalam bentuk percentage, UPS 1, UPS 2, UPS 3. Okay, yang biru ni dia akan auto generate. Kemudian tugasan 15%, isikan markah dalam bentuk 50%. Right, grade sasaran ni kita target tugasan semua A lah. Okay, lihat. Kemudian untuk ujian amali dalam bentuk 10%, isikan. Sini nyatakan maklumat kalau you all masuk nombor kurang melebihi 10, maka dia akan auto correct di situ. Okay, dia akan minta you all isi semula. Kemudian grade sasaran untuk PB ujian amali kita letaklah capaian paling tinggi iaitu A. Okay, sama juga dengan laporan amali untuk kimia 50%, masukkan markah pelajar tersebut dan grade sasaran. So kita semua target A lah. Baik, so yang biru semua auto generate dan grade sasaran ini dia tolong masukkan untuk penilaian berterusan juga kita sasarkan semua mendapat A. Okay. Benda yang sama, you all akan repeat untuk kelas kedua, ketiga dan keempat. Kaedah yang sama mengikut kelas masing-masing. Kalau tutorial ada 5, so perlu 5 lah. Kalau tutorial ada 6, so maksudnya you all perlu unhide satu lagi iaitu 6. Tengok sini, tekan unhide, cari 6. Okey, ini yang ke-6. Okay, sheet yang 6. Isi maklumat sama seperti, kaedahnya sama seperti sheet 1. Cuma kelas yang berbeza. Clear? Baik. Saya hidekan semula. Seterusnya, selesai untuk sheet 1, sheet tutoran pula. So sheet tutoran ni tak perlu isi apa-apa pun. Dia auto generate. Kita boleh lihatlah bila semua maklumat complete, dia ada markah kuis 1, sasaran, pencapaian dia, bilangan pelajar. Okay, kita akan dapat markah purata semua pelajar tersebut, termasuk penilaian berterusan 49.5 per 60 lah ni sebab kita tukar pada 60%. Okay, ini untuk tutoran yang pertama. Tugasan kita boleh lihat semua dapat A, semua dapat A, semua dapat A.
kuis 1, kuis 2, kuis 3. Kita lihat ini pelajar ada yang fail dan sebagainya. Bila ada pelajar yang fail, maka akan adalah bimbingan kelas. Untuk UPS 20% kita boleh lihat kat sini data ada tak pelajar yang fail, maksudnya tak capai sasaran lah ni. Okey, bagus. Seterusnya paparan untuk tuturan 2 maksudnya refer pada kelas yang kedua. Yang ni tidak perlu isi apa-apa. Okey, jelas? Sekiranya ada sampai 6 kelas, you all unhidekan tuturan 6. Sama seperti sheet 5 tadi, you all unhidekan sheet yang ke-6. Baik, pensyarah. Juga tak perlu isi-isi, paparan you all cuma perlu print dan papar saja jika perlu di akhir semester untuk simpanan. Kita lihat kat sini, data akan keluar 5 kelas, pastikan betul. Kalau 5 kelas akan keluar 5 kelas, bilangan pelajar sama, jumlah pelajar sama, so dia akan generate table ini. Okey. Kuis 1, kuis 2, kuis 3 ini untuk semua kelas. Yang satu tadi hanya refer kepada kelas tersebut. Ini untuk total kelas tutorial. Kita boleh lihatlah total kelas tutorial kita, PB-nya adalah 49.7 per 60. Okey, laporan amali daripada 15%, purata untuk semua kelas kita dapat 14.6. Untuk ujian amali 9.0 daripada 10. Untuk tugasan 14. Ini untuk semua kelas. Okey. Table datanya sama 2, 3, 4 tapi 1, 2, 3 dan 4, 5 dan sebagainya ini sama table dia kalau kita lihat. Sorry, dalam tutoran ini sama, tetapi ini merujuk kepada kelas tersebut. Makanya pensyarah dia combine ke semua kelas. Itu je beza dia sheet dengan sheet tutoran. Baik, sama table, tetapi table ini table sheet tutoran 5 refer kepada kelas yang kelima. Tutoran yang keempat merujuk kepada kelas yang keempat. Manakala sheet pensyarah, dia refer kepada keseluruhan kelas. So ada 5 kelas di sini. Dengan 60 orang pelajar. Baik, clear? CR1 sampai CR10. Saya paparkan cuma CR1 sampai CR5 sahaja. Yang lain saya hidekan. Juga auto generate. Kita boleh lihatlah di sini. TOB, kita sasarkan untuk kelas ini. Kelas yang pertama. Kemudian target kita pada kuis yang pertama sepatutnya berapa dapat A. Target yang kedua, D3 target yang ketiga. So berapa pencapaian kuis 1, kuis 2, kuis 3. Kemudian target PSPM kita berdasarkan data yang pertama kita isi dalam maklumat awal. So apakah markah PSPM sebenarnya juga di auto generate daripada maklumat awal yang kita isi. Kita boleh lihat di sini lah. Juga kita boleh dapat PNGK untuk kelas tersebut dan juga LPPA untuk kelas tersebut. Baik, kita sambung. Seterusnya untuk CAR2, sama juga, template sama yang akan keluar tetapi untuk kelas yang kedua. Juga auto generate, you all tak perlu isi. Cuma perlu buat cetakan saja. CR ketiga, CR keempat, CAR yang kelima dan seterusnya. Seterusnya bimbingan. Okey, bimbingan ini akan keluar. Bimbingan satu bermaksudnya, kalau kita tengok pada maklumat kelas 1 tadi, kita lihat di awal tadi, kita isi kolom kuis, betul? Kuis yang pertama dia dapat 80, sepatutnya dia dapat 91. Okay, walaupun dah tinggi kan, tetapi sepatutnya dengan POV yang tinggi, sasaran yang tinggi, maka kuis yang pertama dia kena mula skor. Tapi dia cuma dapat 91. Maksudnya pelajar ini juga perlu rawatan. So nama dia akan keluar di bimbingan kuis yang pertama. So akan adalah perlu bimbingan. Mana datang tajuk ini? Tajuk ini adalah tajuk yang you all isi pada kotak yang pertama dalam maklumat awal. Dia kena relate lah. Maklumat awal lihat di sini. Ini tajuk untuk test yang pertama, kuis yang pertama. Boleh? Baik. Selesai untuk kuis yang pertama. So tak ada, nanti bila nak print boleh highlight lah yang ni. Tiada tu maksudnya dia melepasi sasaran. Mungkin markahnya rendah tapi dia melepasi sasaran dia. Okey, yang kita sasar. Baik. Ini adalah bahan-bahan yang kita masukkan dalam maklumat awal tadi untuk kuis yang pertama. Apa bahan yang kita gunakan untuk membantu pelajar-pelajar yang tak menepati sasaran. Okey. Ini untuk kelas yang pertama.
Kemudian di bawah untuk kelas yang kedua, di bawah seterusnya kelas yang ketiga, kelas yang keempat dia auto generate, kelas yang kelima. So kelas yang keenam kita tak isi tadi, so tak adalah. So bila nak print isi kelas masing-masing sahaja. Jelas? Sama dengan konsep bimbingan kuis yang kedua, konsep yang sama, tak perlu apa-apa, cuma you all perlu faham mana datang maklumat tersebut. Begitu juga dengan bimbingan kuis yang ketiga. Okay, dia auto generate. You all boleh lihatlah nama-nama pelajar mana you all perlu beri bimbingan di sini. Okay, ini tajuk kita tadi RRR YYYUU yang kita masukkan. Okay, program kecemerlangan PSPM. Program kecemerlangan PSPM ini kita ambil markah daripada 3 purata kuis tersebut. Okay, kalau kita lihat di sini untuk kimia. Untuk kimia kita lihat sekejap. Untuk kimia, pelajar yang puratanya melebihi 74, dia akan dimasukkan ke program Camp Genius. Ini kita target A lah. Pelajar yang pandai. Mana-mana purata kuis 1, 2 dan 3 yang melebihi 64, bawah daripada 74, kita masukkan ke program Camp Excellent. Manakala mana-mana pelajar yang kurang daripada 65 markah purata ketiga-tiga kuis kita masukkan ke dalam program Camp Care. Boleh? Bagi unit-unit yang lain nak ubah. Nama ni nak ubah. Mudah saja. Yang pertama unprotect kan dia. Tadi protect saya dah unprotect. You all boleh pergi kepada home. You all tekan find and select and then replace. Katakan you all nak tukar Camp Genius. Sorry, nak tukar Camp Care. Type sini Camp Care. Space pun kena ada. Kalau atas ada space. Saya nak tukar kepada Camp Fizik. Contoh. Okay. Replace all. Okay. Close. So, semua Camp Care ditukar Camp Fizik. Itu je cara. Okay, bagaimana nak menukar program ini mengikut unit masing-masing. Boleh? Setelah selesai, you all protect semula. Namanya sama, 1. Passwordnya jangan ubah kalau boleh. 1, senang. Nanti lupa. Okay, tujuan kita masukkan password ni tak. Kita nak elakkan you all ter-delete formula. Baik. Selesai untuk program kecemerlangan. Bagaimana data ini di-generate oleh Excel berdasarkan purata markah kuis 1 sehingga kuis 3. Bukan UPS-nya, kuis. Baik. Laporan 1. Okay, bila pelajar hantar tugasan, ada buat ujian amali, laporan amali. Okey, laporan amali semua tu. So kat sini dia akan tertera markah yang dia dapat lah berdasarkan yang kita beri. Yang kita rekodkan pada peringkat awal tadi. Akan keluar markah, tunjukkan lulus ataupun gagal. Cuma kimia dia dah letak kat sini. Nanti print out dia tick. Untuk unit biologi dan unit fizik, macam mana nak ubah nanti, saya boleh ajar kemudian. Okey, saya boleh ajar kemudian. Mudah saja ni. Mudah tetapi masa tu ambil sikit. Saya nak tunjuk ini ambil masa yang lama tetapi terlalu mudah. Sebab dia melibatkan kalau ada 30 pelajar dia akan generate nama untuk 30 pelajar. Okey, ini Nek Nicole contohnya, kemudian pelajar seterusnya. Laporan 1 masuk dia akan keluar satu persatu pelajar kelas 1. Okey, laporan 2 di bawah ni sheet yang kedua, laporan dia akan generate setiap pelajar bagi kelas yang kedua. Cuma kimia print out, markah dah auto generate, cuma print out dan komen di sini saja. Okey, fizik dan juga biologi boleh ubahlah ayat-ayat kat sini mengikut kesesuaian unit masing-masing. Tadi kita ada letak tarikh kan, ni tarikh akan keluar ni. Bila kita buat tugasan, sebab tu kita letak pada maklumat awal perlu you all isi. Untuk kita generatekan di sini. Okey, laporan 3, laporan yang keempat merujuk pada kelas keempat, laporan yang kelima merujuk pada kelas yang kelima. Kalau kelas melebihi 5, kita boleh unhide laporan yang ke-6 dan seterusnya mengikut kelas masing-masing. Baik, CQI. Okey, CQI ini
Okey, bila dalam perancangan sama ada proses kelas kita dah masih lagi bergantung ataupun result PSPM belum keluar, kat sini kita dah boleh tulislah laporan penambahbaikan kualiti berterusan CKI program. Macam Kiman tadi kita tetapkan ChemCare, ChemExcellence, ChemGenius. Ini you all type sahaja di sini. Ini contohlah, type sahaja kemudian save. Okey, untuk kita print. Okey, ini untuk kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga dan seterusnya. So kalau ada 4 kelas, kena isi 4 lah. Sebab ni dia auto-generate untuk setiap kelas. Okey, maksudnya M2T2, M2T2B, M3T1, 5 kelas. So yang ke-6 kosong, maksudnya kita tak isi data untuk kelas yang ke-6 sebab tak ada kelas. Boleh? Okey, baik. Seterusnya ECS. Bagi template ECS, dia auto-generate bahagian ni semua, cuma you all kena isi bahagian ni je. Ulasan kamu. Tutorial M1T1, okay, mean. Sekarang ni dia comparekan mean. Okay, M1T1, dia comparekan dengan mean KMP, BMKPM, dengan modul 1, dengan modul 2, modul 3. Kelas dia dapat 3.5. Bagi sedikit ulasan. Okay, mean untuk kelas yang kedua, dia comparekan dengan mean KMP, BMKPM, M1, M2, M3. Dia 3/4, so compare. Okay, buat sedikit ulasan. Sama dengan yang dua sama, satu mean, satu lagi percentage. Percentage lulus lah di sini. Okay, masukkan M1T1, semua katakan semua lulus. Automatik lulus lah. Kalau BBM, KPM tak lulus, BMKM kita abaikan sebab kita tak ada nilai dia. Okay, kita isikan berapa metrik dapat KMP, berapa modul 1, modul 2 dan modul 3. Ini semua auto-generate. Yang ini yang you all perlu isi. Dia dah terterakan nilai, you all cuma isi dan ulas mengikut pencapaian kelas masing-masing. Kenapa yang ni kosong ni? Sebab you all cuma ada 5 kelas. Yang ni yang nampak ada kosong. Kenapa? So ada mistake lah. Maksudnya entry T1 you all ada terlupa isi sesuatu. Pergi balik pada maklumat awal. Okay, maklumat awal. Cuba tengok entry T1 percentage lulus. Kelas yang kelima tu dia lupa isi. Nampak? Ya, lupa isi. Kena letak lah. Katakan dia 100%. So, enter 100%. Kita balik pada yang tadi. CQI. ECS. Keluar 100%. So, kita ulat di sini. Dan secara keseluruhan, you all boleh buat ulasannya di sini. Okay, ulasannya you all boleh buat di sini. Secara keseluruhan kelas. Okay, dah ada semua ni. Okay, boleh ulas mengikut secara umum bagi ke semua kelas. Okay, disediakan dah keluar nama, sign saja. Okay, kita jawatan ni saya tinggalkan. Okay, baik, seterusnya. Saya letak merah ni maksudnya ada beberapa tindakan yang you all perlu buat lah untuk sheet yang bertanda merah ni. Okay, graf perbandingan. So, bila isi semua dia keluarlah graf ni. Ini perbandingan pelajar, perbandingan mean bagi kelas tersebut dengan mean BMKPM, mean college, mean modul dan juga kelas tersebut. Semuanya auto-generate. Jangan ubah bila nak print select saja graf tersebut boleh print. Okay. Seterusnya graf pencapaian PSPM bagi setiap kelas saya dapatkan dalam bilangan pelajar dan juga percentage bagi setiap kelas, kira kemudian keseluruhan kelas tutorial kita. Kita boleh lihat di sini dia auto generate. So jangan delete apa-apa di sini ya. Okey. Tak tahu macam mana nak print boleh tanya kemudian. Okey, selesai. So saya rasa sampai situ saja. Saya nak ulang sedikit berkenaan dengan ini. Ada beberapa sheet. Sheet yang pertama maklumat awal. Para pesyarah perlu isi semua maklumat yang berkala purple ini mengikut kelas masing-masing. Okey. Pastikan sheet ini sentiasa dalam keadaan protect. Bila unprotect tu maksudnya dia tengah protect lah. Okey. Isikan semua maklumat di ruangan ataupun di tempat yang diwarnakan dengan colour purple. Kemudian untuk satu bermaksud maklumat untuk kelas tutorial yang pertama. Mesti synchronize lah. Okay, kalau di sini kamu letak kelas pertama,
Maklumat awal kelas pertama N1 T2A. So satu ni mesti data N1 T2A. Okay, N1 T2A. Dia auto generate kat atas. Berubah, masukkan maklumat di sini. Dan juga beberapa markah. Okay. So maklumat awal kalau kita lihat kelas yang kedua N1 T2. So maklumat ini kamu masukkan untuk sheet 2. Ini untuk kelas yang kedua. Auto generate N1 T2. 12 orang pelajar. Dan seterusnya. So ini tindakan awal yang you all perlu buat. Perlu isi data. Untuk tutoran ini dia auto generate. Tutoran 2 pun auto generate. Sheet tutoran ni semua auto generate. Pensyarah juga auto generate. CAR juga auto generate. Bimbingan kuis juga auto generate. Kuis 1, kuis 2 dan kuis 3 juga auto generate. Manakala program kecemerlangan juga auto generate. Cuma unit fizik dan unit bio ada berapa langkah perlu buat untuk ubah program. Okey, nama program. Laporan 1 dan sehinggalah laporan 2, 3, 4 sehingga yang ke-10 gantung pada kelaman juga auto generate. Cuma komen di sini mengikut unit kimia. So pensyarah untuk unit yang lain boleh datang jumpa saya macam mana nak ubah kat sini. Benda simple. Okay, nak ubah secara manual pun tak ada masalah. Unprotect dulu file dia, file laporan ini, unprotectkan dahulu. Okay, unprotect dahulu. Kemudian you all boleh ubahlah kat sini. Contohkan saya buatnya unprotect. Password 1. So kat sini ni kan saya boleh type yang lain. Kalau nak mudah nak buat sekali je kerja, boleh datang jumpa saya. Macam mana kita nak buat link di antara satu sheet yang lain. Di antara kolom ni dengan kolom yang bawah. Okey, boleh? Baik. Saya protect semula. Kemudian CKI dia cuma auto generate kelas. You all perlu isilah. Contohnya ada kat sini lah. Contohnya pelajar lemah untuk M1 T2. Okay, yang lain boleh isilah. Mengikut kelas masing-masing, pensyarah masing-masing. ECL juga auto generate data. Daripada data tersebut, you all perlu buat beberapa ulasan. Yang pertama mengikut kelas, bandingkan min. Yang kemudian mengikut kelas, perbandingan melalui persentage, lulus. Dan akhirnya secara umum bagi ke semua-semua kelas. Kemudian graf perbandingan auto generate, print, select cari yang mana nak print. Okay, macam ni ada kelas 5 kelas yang print 5 kelas tu. Okay, saya buat 2 graf. Yang ni graf perbandingan min, kemudian ada untuk keseluruhan kelas. Okay, kemudian graf bagi pencapaian PSPM mengikut grade, bilangan pelajar juga percentage, mengikut grade bagi setiap kelas dan juga keseluruhan turut. Okay, bagi keseluruhan turut, mengikut bilangan pelajar dan mengikut percentage. Okay, so selesai. Kalau you all tengok kat sini, unhide ni banyak. Kan? Unhide ni banyak. Kan? 6, 7, 8, 9 maksudnya kelas yang ke-6, ke-7 kan. Saya rasa kita tak lebih daripada 5 kelas. Saya hidekan yang ni. Kemudian tutoran pun sama 6, 7, 8 merujuk pada tutor 6, 7, 8 dan sebagainya. Saya tak perlu. Saya buat untuk 10. CR pun 6 sampai 10. Data puratan yang kacau. Data puratan ni lah datangnya calculation dan juga datangnya graph. Okay? Okay, so jangan ganggulah data puratan ni. Apa jadi pun jangan kacau. Okay? Begitu juga dengan data graf di sini. Jangan ganggulah dan juga rujukan. Yang lain you all boleh unhide. You all gunakan mengikut kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Saya rasa sampai sini saja. Kalau ada soalan ataupun pertanyaan, you all boleh maklumlah secara direct dengan saya untuk saya bantu. Mungkin ada sedikit kesilapan dekat sini atau sebagainya. Minta masing-masing yang alert tu, nampak kesilapan tu maklum kepada saya dan saya akan buat video untuk you all perbetulkan. Okey. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.